Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar kalian hari ini? Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. Kali ini saya nak kongsikan macam mana nak buat mi goreng daging. Okey, saya gunakan 1 kilo mi kuning yang saya dah basuh dan saya toskan. Kemudian 1 mangkuk daging yang saya dah rebus, empuk dan saya potong nipis. 1 biji bawang besar, 5 ulas bawang putih dan sedikit ikan bilis saya blender beserta dengan 2 biji bawang putih yang saya cincang, 2 butir telur, 1 mangkuk kecil atau 1 biji carrot yang saya potong seperti batang mancis, 3 sudu lada blender atau kalau nak gunakan 4 sudu pun boleh, ikut terserah perempuan. 1 mangkuk tauge yang saya dah siang dan saya dah basuh, kemudian saya toskan. Beserta dengan sedikit daun sawi, daun kucai dan juga sedikit daun sup juga saya dah basuh dan toskan. Saya gunakan 1 sudu besar kicap pekat dan juga 1 sudu besar cili sos. Okey, jom kita tengok cara-cara macam mana nak buat mi goreng daging style saya. Kepedasan ikut suka puan-puan Jom. Okey, saya dah start menumis. Mula-mula saya tumiskan 2 biji bawang putih tadi yang saya dah cincang. Apabila bawang putih kita dah naik bau dan berubah color, saya masukkan bawang blender tadi yang saya blender bersama bawang putih dan ikan bilis. Dan kemudian apabila dah garing kita punya bawang tadi, saya masukkan kita punya lada blender. Lada blender ni terserah kalau perempuan ada anak kecil, tak nak pedas, tak mau letak pun boleh, nak letak sikit pun boleh. Itu ikut suka kita Kemudian apabila kita punya lada dah sedikit tua, saya akan letakkan sedikit sos sotong dan juga Maggi cukup rasa. Okey, garam saya akan masukkan kemudian sebab bila kita dah letak sos sotong, kita takutkan nanti kita punya mi terlalu masin. Kita rasa dulu baru kita letakkan garam. Kemudian kita kacaukan kita punya lada tadi sehingga sikit tua dan kita letakkan kita punya kicap tadi, kicap pekat. Ada yang nak letak kicap manis ke boleh, ada suka kicap mi pun boleh, dan saya letakkan saya punya cili sos sekali Apabila kita semua barang kita dah letak, kita kacaukan dia agak-agak dia masak agak-agak kita punya lada tu sampai sedikit garing ataupun dah garing, kita letakkan kita punya carrot sebab carrot ni lambat sikit dia nak empuk. So saya masukkan dulu carrot saya. Apabila tu saya letakkan sedikit gula sebab kita nak balancekan dia punya rasa kita tak nak dia terlalu pedas, so saya letakkan sedikit gula. Yang ni ikut selera perempuan masing-masing Okey, kemudian saya masukkan saya punya daging tadi yang saya dah potong nipis-nipis. Kalau perempuan nak gunakan air rebusan daging pun boleh Macam saya dah rebus awal dan saya dah potong awal-awal, saya masukkan kat dalam freezer. Jadi bila saya nak pakai, saya punya daging dah siap empuk, senang nak digunakan Kemudian kita kacau dan masa ni saya letakkan sedikit garam Okay, saya letakkan sedikit lagi garam. Garam kena letak sikit-sikit sebab kita dah letak sos sotong tadi, kita kena hati-hati dengan garam Jangan terlebih, nanti masin pula kita punya mi. Sebab masa buat mi dia ada letak garam kan. Garam tu sebagai bahan pengawet, jadi sedikit masin. Dah memang sedia ada masin, jadi letak garam kena berhati-hati. Kemudian kita letakkan kita punya telur tadi. Kita bagi telur kita sedikit kering. Apabila telur kita sudah hampir-hampir kering, kita masukkan kita punya mi kita yang kita dah siap basuh tadi Okay, kemudian kita akan masukkan mi kita. Mi kita ni, kita kena basuh dulu sebab masa buat tu, proses membuat dia ada meletakkan kapur kan. Jadi kalau orang kalah kapur tu makan ni dah tak elok untuk dia punya diri. Kalau yang kalah makan kapur. Jadi saya memang basuh dan saya akan toskan. Kita kacau rata kita punya mi. Kalau kata perempuan nakkan dia sedikit lagi macam kata lembab, boleh letakkan sedikit air. Tapi saya suka macam ni je Dan saya tak suka letak kicap terlalu banyak. Tapi kalau perempuan suka kaya mi lebih gelap, letakkan lagi 1 sudu besar kicap pekat Ada orang kadang-kadang dia suka makan mi yang macam berkicap gelap. Itu terserah selera masing-masing Kemudian saya letakkan kita punya sayur-sayuran kita tadi, daun kucai, daun sawi, dan saya masukkan sedikit daun sup. Lagi sikit nanti saya nak taburkan masa dah siap Kita kacaukan dia merata sampai semua kena. Okey, sayur kita pun dah masuk. Kita kacaukan ni rata.
biar semua kena. Dan kita biarkan kita punya sayur sedikit layu. Kalau kata perempuan yang suka kubis, nak letak kubis atau sayuran lain yang sesuai, silakan ya. Sebab selera kita ni berbeza. Kadang-kadang ada orang suka letak kubis, letaklah. Kemudian saya suka letakkan toge ni masa penghabisan. Masa ni saya kacaukan sekejap, kemudian saya dah matikan api. Jadi dia punya toge tu akan rasa garing. Kita tak nak dia lama-lama. Masa ni dah tutupkan api dan kita kacau dalam keadaan toge kita tu masih lagi tak layu, masih lagi fresh. Dan saya tutupkan api. Ni dah siap lah untuk kita nak makan ni. Siap lah sarapan saya hari ni. Bagi perempuan yang sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen Okey, mi goreng kita pun dah siap ni. Dah boleh makan dah ni. Sekejap lagi kita hidangkan Kita tengok macam mana nanti. Okey, mi kita pun dah siap dihidangkan. Okey, macam ni lah rupa mi kita. Ni tengah panas-panas ni memang sedap makan. Okey, mi goreng daging saya dah siap. Bagi perempuan, silalah mencuba resipi ni, sangat mudah. Buatkan untuk keluarga dan anak-anak. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan resipi-resipi yang saya akan kongsikan di minggu-minggu akan datang. Bye.